Macam buat event ni kita jumpa lah. Masa dulu banyak rave party. Saya bekerja dengan the best DJ in Malaysia. Hello guys, welcome back ke podcast kita, iaitu Apa Lu Cakap. Episod yang kelima guys hari ni. Oh, kejap je dah episod kelima dah. Ya. Okay guys, untuk anda yang di luar sana jangan lupa untuk terus tengok kita orang. Of course, jangan lupa subscribe, komen dan like juga ada di YouTube Suka TV. Kat Instagram pun boleh kalau nak check out highlight kita orang, teaser kita orang bagi dulu awal-awal untuk korang. So jangan lupa tengok, okey? Jangan lupa tekan subscribe. Episod dah kelima dah ni. Betul. Jangan lupa juga tekan tanda loceng kalau kita post je, ping kau dapat notification. Betul. Reminder dia. Loceng keleting. Okey. Dan juga podcast yang kelima ni, episod yang kelima ni kita akan bersama dengan seorang pelakon. Okey. Pelakon teater. Wow. Penerbit. Model. Dan sekarang ni drama dia nombor 1 trending dekat tonton di. Wow. Siapa tu Syed? Siapa tu? Jomlah kita bersama dengan Imelda Rosmila. Welcome. Thank you. Welcome Kak Mel. Thank you so much for the invitation. Dah seram lah tengok korang macam 4 orang ni macam nak attack seorang. Konsep dia Kak Mel. Ini konsep Apa Lu Cakap, kita borak-borak santai. Dia lebih kepada memberi inspirasi lah Kak Mel. Sebab kita tahu Kak Mel dah 23 tahun dalam industri kan. Pandai ya buat research. Kak Mel, saya nak tanya, masa mula-mula saya datang invite tu Kak Mel rasa apa? Apa lu cakap? Nak jemput I. Rasa apa? Kalau ramai ni risau juga kan. Macam soalan nak tanya kan. Tuan kan. Kan. Dia akan jadi apa lu cakap, dia akan jadi apa lu nak cakap aja. Okey, baik Yelah, Kak Mel. macam dah tengok lah lepas-lepas ni santai-santai. Kita tahu podcast kan konsep santai-santai. Kan. So saya datang sini pun hari ni pun rasa macam datang dengan perasaan yang seronok, yang gembira. Nak jumpa adik-adik saya yang cantik-cantik, yang handsome ni kan. Kak Mel, saya nak dia pun cantik. Betul? Kita nak puji satu benda lah. Kak Mel daripada dulu sampai lah ni maintain. Ya ke? Bukan nak puji angkat maintain lah. Nak masuk TV wah. Dia kena ekstra menjaga diri tu. Betul. Oh ya. Kan? Betul. Sebab kita punya kriteria nak masuk TV tu, dia kenalah macam jaga penampilan, jaga kecantikan, semua kena detail-detail lah sikit nak menjaga diri tu kan. Kami selalu dapat ayat-ayat tu daripada Datin Emilia juga. Dia kata, daripada kakak dia. Sebab saya pun dapat daripada dia dulu. Oh ya. Datin Emilia kan muda. Kan. Macam masa dulu Mel memang tak suka make up ke apa benda, tak suka. Tak pernah ada pun make up bedak ke apa pun tak pernah. Memang sedikit boyish macam tu kan. Jadi macam nak pakai compact powder macam macam nak taruh kat muka bedak-bedak rasa macam lemas lah. Makanya Datin Emilia lah yang memaksa first bedak tu dia suruh pakai ni. Orang perempuan ni kenalah pakai make-up sikit. Kan nak jadi apa? Nak jadi masa jantan ke? Nak jadi boyish ke kan? So macam belajarlah pakai make-up. Start pada tu lah ada compact powder. Saya ingat MAC MAC compact powder yang pertama yang saya ada. Disponsor oleh dia lah. Kan? Umur berapa Kak Mel? Umur berapa masa tu yang start pakai masa make-up? Masa tu umur 16 tahun. Kan? Kakak dia dah Miss World, Miss Malaysia, menjaga penampilan. Mestilah so, kau kena cantik juga. Betul. Kan? Ni sebelum kita borak lebih panjang, Imelda, kita nak tahu juga perkembangan terbaru you. Sebab apa kita tahu you punya drama meletup-letup kat tonton ni. Salju Rindu di Bumi Auckland. Apa benda tu? Gerak tanya pun. Kejap. Boleh siapa jawab? Kami jawab. Tapi kita break. Mana Rin? Mel, ni cerita you ni meletup dekat tonton nombor 1 rankingnya. Betul. Salju Rindu di Bumi Auckland. Tak sia-sia aku terbang jauh-jauh. Ya. Selain cerita tu yang menjadi orang kata tontonan yang hebat dekat tonton. So apa perkembangan terbaru you? Kita nak tahu juga. Perkembangan terbaru, sekarang saya lepas habis shoot 28 episod Salju Rindu tu. Sekarang ni macam waduh. Dia bawa fans. Dia bawa fans kat sini. Lepas tu patutnya dah ada lagi satu shoot dekat luar kawasan. Dekat Perak lah. Tapi saya macam
shoot tu macam terlalu lama. So, macam Mel tak nak lah buat job tu sebab Mel baru tinggal family. Suami dan anak-anak. Anak-anak macam ada banyak pula. Suami dan anak lama. So macam tak nak going to another outstation shoot. So macam sekarang ni ambil masa untuk berehat lah. Sebab daripada bulan 1 sampai bulan habis bulan 9 tu macam all the way shooting je kan. So hari ni break. So akan kembali dengan 50 episod bulan, patutnya bulan 11 tapi dia orang push sampai bulan 12. So bulan 12 sampailah bulan 7 bulan shoot. Sampai raya. Tu. So macam at least I have like 2 bulan untuk berehat-rehat lah. Kan? Untuk enjoy. Main pickleball. Wah, tengah in the mood main buat aktif-aktif lah. Selalu macam duduk kat set je. Asyik shooting, berlakon je kan. Macam kadang-kadang bila kita dah lama berlakon, kita macam hilang kita punya diri sendiri. Selalu macam berlakon jadi orang lain. Jadi kan? watak lain. Sekarang bila ada break lama ni macam menjadi diri sendiri. Mencari diri sendiri. Ya, betul. Mencari diri sendiri. Salah satu yang mencari diri you tu dengan main pickleball. Kembali aktif lah. Sebab macam dah terlalu lama tak stay aktif. Kan? Macam nak kena ada jaga stamina sikit. Kan? Badan pun nak kena turun sikit. Masa syuting Salju Rindu tu memang kita punya pack food tu memang semua nasi. Pagi nasi, tengah hari nasi, malam pun nasi. So balik daripada sana pun nasi. Jadi seguni beras. Ya, muka jadi besar ni lah kan. Mel, mungkin boleh kongsikan sikit tentang drama ni, 29 episod ni. Dengan cerita dia memang trending dekat tonton. Betul. Ramai gila orang tengok dan cakap apa, banyak klip-klip yang keluar. Mungkin boleh story sikit. Kisah drama ni tentang apa? Apa yang membuatkan orang semua nak tengok? Rasanya macam dia macam lain sikit lah daripada cerita-cerita yang selalu kita disajikan dalam apa TV kan. Selalu macam cinta, megah holding sebagainya kan. Tapi kali ini dia macam lebih rasanya macam orang rakyat Malaysia ni dia sukalah tengok benda-benda yang enhancekan tentang kekeluargaan ni kan. Pasal family, pasal ada cinta sikit kan. Pasal bercerita tentang 2 era tahun 90-an. Lepas tu Joanna dan Juraini ni daripada muda. Lepas tu dia ada transition dia daripada muda sampai ke, tak nak cakap tua, sampai dah berusia. Kan? Sampai dah berusia. So macam benda tu ada uniqueness dia kat sendirilah yang buat orang engage nak tengok lagi kan. So bila dia lepas tu pergi overseas pula, suasana, environment yang berbeza kan. Maknanya dia ada 2 location berlakon lah. Ya, betul. Malaysia yang maknanya macam Juraini tu yang dimainkan oleh Rina Diana, itu masa Mel masa muda. So bila dah lagi satu era tu, bila dia dah macam tinggalkan toxic family dia dekat Malaysia ni, dia macam lari, dia mulakan hidup baru, ikut jantan Helok. Kan? Jantan Helok pergi pula ke Auckland. Kan? So dia kahwin kat sana, dia mulakan hidup baru, sampailah dia berubah muka jadi berai. Ada pengalaman yang best tak dekat Auckland dekat sana? Macam mana banyak shooting kat sana? Ini adalah pertama kali Mel ada pengalaman bekerja dekat luar negara. So, macam excited sangat nak look forward to it. Tapi dekat sana memang kita punya kerja pasal kita memang masa pendek. Lepas tu matahari dah down 5:30, matahari dah down. So masa kita kena kejar masa. Kena rush juga kan. Masa kita dah lah sejuk. So kita punya call time daripada pukul 5, ada time pukul 5, 6, 7 tu standard lah pasal kita nak habiskan scene siang kan. Siang, okay. Itu adalah pengalaman yang menarik lah. Tak sempat nak jalan sangat pun sebab kita kejar masa, kita habis syuting pagi sampai ke pukul 5.30 kita dah macam dah koyak dah. Kan? Nak pergi jalan pula, kedai kat Auckland tu tutup pukul 5. 5 petang dah tutup. Rasa kan? Macam mana kita nak menengok suasana tak ada nak live tu? Nak live tu tak ada. Diorang dekat sana nak live tu tak ada. Diorang ada tapi diorang weekends je. Tapi weekends pula kita kerja pula. Kan? Tadi adalah sempat light-lightnya nak live. Selalu kan kalau pelakon macam shooting dekat overseas ke apa kan, diorang macam ada tak satu hari cuti ke, 2 hari cuti ke, enjoy kat sana ke? Memang kita tak ada cuti. Kita straight all the way. Tapi depending on apa macam pelakon punya scene lah. Kalau dia ada
sikit scene dia laki lah, dia boleh jalan-jalan Bolehlah kan. jalan-jalan. Tapi kalau habis scene ada masa macam 1 jam tu pun kita larilah pergi beli Dekat sana berapa lama you kat sana? 18 hari. 18 hari almost. Lama lah. Pertama kali meninggalkan keluarga selama 18 hari. Wow. Macam mana Mel bila tinggal keluarga kerja jauh? Pertama kali kan? Tak pelat lidah. Mula-mula sedih lah. Drama lah kat airport. Kan? Nangis-nangis semua. Jaga diri jangan naughty tau. Kan? Macam tu lah kan. Biasa-biasa drama. Tapi sampai sana lupa wah. Sebab busy dengan kerja Tak, lah. awak balik Malaysia tu boleh cakap Melayu lagi tak? Sebab kita dekat sana cakap Perak. Ayo. Dan semua orang menggunakan bahasa Perak tu pasal tak tahu mungkin kita bergurau-gurau start. Okay. Jadi macam apa ni balik pada Auckland semua jadi perangai kampung ni kan. Tapi dalam instead of balik nak slang-slang tu kan. Melayu kan macam tu. Risau jugalah kan. Tapi kalau kita tengok dalam drama tu banyak speaking kan? Banyak dialog. Pasal dia macam 20 tahun lah konon-konon. Dan menetap di luar negara. Antara pelakon yang ada pergi kat luar negara tu antaranya Kifu, Rina Diana, Nabil Akil dengan Husna Mustafa. tak ramai ya. 5 orang. Ada ambil Total pergi satu tim tu 20 orang lah. 20 orang untuk siapkan drama. Mahal makanan sana. Mahal. Auckland mahal. Duit dia tinggi dan harga dia pun mahal. Yes. Kan? Duit dah tentu tinggi daripada kita lah. Lepas tu the cost nak beli barang-barang semua tu semua mahal lah kan. Tapi I macam tak nak fikir pasal currency ke apa benda pasal I'm going there to enjoy myself. So I buy whatever I want yang dalam limitation yang kita mampu. So kita macam enjoy je lah. Kan? Kita ada duit gaji ni, syuting ni, lepas tu kita punya perjalanan pun syuting percoma tu, kan? So kita ambil lah peluang untuk pergi shopping dengan duit kita tu. Janganlah kedekut sangat wah. Untuk diri sendiri juga kan. Kan? Bila nak pergi lagi? Orang sana macam mana? Macam mana layanan dia Surprisingly orang-orang Auckland memang best. Macam yang Mel macam rasa kita orang punya team rasa macam best sangat lah. Pasal macam kat Malaysia ni, I'm sorry but I have to say this. Macam dekat Malaysia tu, kita nak syuting sepanjang Mel 20 tahun dalam bidang ni, kita nak duduk sini kena halau. Kita nak duduk sana kena halau. Kita nak park dekat sini syuting kat depan office ni kena halau. Tak boleh. Surat mana surat. Tapi dekat sana, everywhere korang pacak korang punya kamera, syuting. Dia okey? Tak pernah tanya. Even dia orang duduk dekat kita dan tanya, korang buat apa? Korang syuting, bestnya untuk TV mana, boleh kita tengok nanti. Macam very supportive. Kan? Unlike promote dekat tourism. sini. Pasal kita macam promote under tourism New Zealand juga. Ada attached dengan New Zealand punya tourism. Kalau dekat Malaysia ni, macam semua orang marah. Semua tak boleh kan? Semua tak boleh. Semogalah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Padahal kita buat penggambaran untuk drama-drama Malaysia, patutnya semua orang support lah benda ni. Asalkan benda itu tidak menjejas atau merosakkan harta benda yang lain ataupun tak mendatangkan keburukan lah kan. Macam just let us shooting, lepas tu support lah. Macam dekat Auckland, even shooting kat depan rumah pun diorang tak pernah tanya tau. Wow. Yang paling best sekali, Mel shooting kat kawasan perumahan diorang. Lepas tu ada Mak Saleh perempuan ni keluar. Lepas tu dia tanya, what are you guys doing here? Lepas tu yang kita punya production manager pun cakap lah, I'm sorry, kita tengah shooting dekat luar ni, bla 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 bla. Lepas tu dia kata, no, it's okay. Kat luar ni semua not my area, not my private area. It's free for everyone. Dekat depan rumah dia tau. Lepas tu kata, if you want to shoot dekat my house, you want to shoot, dia kata dekat dalam pun boleh, dekat macam lawn dia tu kan. Lepas tu kata tak, macam dia orang supportive, sangat baik. Surprisingly sebab apa kita tahu orang-orang luar negara ni, diorang macam human right diorang tinggi. Karen diorang ramai kat sana kan. Macam okey nak privacy apa semua. Tapi wow, diorang okey Dekat boat diorang bagi, dekat mana-mana kita letak kamera, semua okey. Wow. Macam tak pernah ada argue. Nak minta shooting dekat kafe diorang lawa-lawa yang very aesthetic. Tu kan? Pun diorang bagi. Without any payment. Free je. Wow. Director siapa? Director Riza Baharudin.
Okey, boleh tak? Kenapa ni nak berlakon juga ke, Zat? Oh, nak berlakon juga? Bukan. Kita digest result. Oh, okey. Ni Mel, apa pengalaman yang paling best bila you berlakon dalam cerita Salju Rindu ni? Pengalamannya dah tentulah. Kita pengalaman shooting kat overseas kan. Kita ada semua geng dalam tu, producer yang tak pernah mengganggu sepanjang memang Global Station ni memang producer dia memang tak pernah apa-apa pun. Dia macam cool je. Okay. Macam dia tak pernah kacau pun apa-apa flow. Dia macam very cool lah kan. So macam kita dah jadi macam satu family sampai nak balik pun rasa macam nak nangis. Duduk sama-sama for 18 days kan. Itu dekat Auckland je tapi kita duduk sama kat almost 3 bulan juga. So macam kita dah ada experience bonding tu, experience buat benda-benda bodoh semua macam kat sana kan. So macam benda tu adalah satu experience yang lifetime experience yang paling best lah. Ada plan rasa nak pergi bercuti kat sana? Bawa family? Yelah, lama kan duduk sana? Takut. Sebab sendiri dah pergi kan? Bukan sebab dah pergi tapi macam Auckland tu dia punya cantik lah tapi dia ada sedikit macam boring? Dia tak hype sangat lah. Macam pencin, bandar pencin. Kalau yang tak best pula, kenangan you melakukan cerita ni? Tak ada yang tak best lah. Yang tak best ni pasal kita tak dapat shopping kot. Dapat jalan kan. Kedai tutup pukul 5. Yang tak best pasal kita penat dan kita tak boleh nak enjoy benda-benda lain kan. Tapi Mel ada juga. Pasal Mel ada 2 hari solid time pergi jalan. So macam memang menggunakan masa tu dan sehabis baik lah. Makan aiskrim dan jalan. Tengok Mak Saleh mata biru. Tidak makan aiskrim kat sana time you datang tu season apa? Sejuk. Musim sejuk yang paling sejuk di Auckland masa tu. Oh ya. Yeah. Then you enjoy aiskrim. Cakap pasal pengalaman yang paling worst sekali. Kita pakai baju nipis-nipis untuk promo shoot yang rambut terbang-terbang tu kalau korang tengok lah. Kan? Rambut terbang-terbang tu dengan berpakaian macam nak pergi KL Fashion Week. Sampai Mak Saleh pun cakap macam mana korang boleh pakai baju macam ni Yes. Kan? Pasal kita Melayu dia jawab dia. Pasal kita orang Melayu kan. Pasal dia kata ini antara musim yang paling sejuk di Auckland dan korang naik mountain top yang snow mountain ni dengan pakaian yang macam ni macam korang macam gila lah. Kan? Sampai I macam nak kena macam takut macam paranoid kena frostbite kat kaki macam terpaksa stop kan shooting tu pasal I memang dah tak boleh tahan dah. Macam kaki memang dah tak boleh rasa dah. Sebab sejuk kan dan paling sejuk dekat Auckland pula. Ya, macam angin kuat macam terbang-terbang macam tu. Tapi macam bila masuk dekat buat promo tu bila kamera tu okey pusing macam. Tapi dia tak tahu kaki aku dah macam gila 23 tahun kot dalam industri. Mesti dah profesional. Macam aduh, nak mencarut. Tapi berapa take masa tu? Masa tu tak banyak take lah. Kejap je lah. Okay. Sebab ada promo shoot. Patutnya kita habiskan semua promo shoot kat Snow Mountain tu tapi macam terlalu sejuk. Faham. So terpaksa divide by 2 dekat tempat lain juga. Okay. Baik. Okey Kak Mel, kita dah tahu sedikit tentang update Kak Mel. Ya. Okay. Tapi sekarang ni masih maksudnya kalau tengok daripada cerita Kak Mel, Kak Mel lebih sekarang ni sibuk dengan cakap berlakon, ada panggilan berlakon dan sana sini. Mungkin kita nak start sikit lah. Saya teringin nak tahu zaman Kak Mel. Okey, zaman Kak Mel kecil. Makin seram dia ni. Saya cuma nak tahu apa yang influence Kak Mel masa zaman Kak Mel kecil. Apa yang influence Kak Mel ni untuk menjadi apa yang Kak Mel jadi sekarang ni? Apa pelakon? Saya tak pernah dream untuk jadi pelakon pun. Saya tak pernah ada cita-cita untuk jadi pelakon, tak pernah nampak kehidupan saya sebagai seorang pelakon sebab saya ni memang seorang yang sangat pemalu, especially because saya tak banyak cakap. Saya macam orang yang introvert, yang tak suka benda-benda glamour tak suka. Siapa yang pergi dulu dalam adik-beradik? Kakak saya. Dia macam terbalik. Saya macam boyish ni, Mel yang macam boyish. Tapi kakak ni macam pemalu, tapi dia pula yang all ke out. depan. Macam catwalk, Miss Malaysia lah, berlakon semua macam. Sepatutnya macam Mel yang lebih betul ke arah situ, tapi tak, sebenarnya terbalik. Dia yang lebih macam
All Out, Outstanding kan? macam tu, berlakon semua kan. Jadi masa tu dia dah berlakon pun tapi memang tak pernah pun inspired nak jadi pelakon. Serius? Tak pernah. Ada apa-apa berlaku ke waktu kecil yang membuatkan Mel rasa macam introvert, yang rasa macam tak, dia boleh dikatakan macam tak yakin pada diri lah untuk ke depan. Apa? Tak, dengan kata macam nak tak, saya dalam dunia saya. Saya nak buat apa yang saya suka saja. Kan? Saya nak keluar berkawan ke apa benda, nak buat yang benda suka. Benda yang orang suruh selalu tak nak buat. Apa yang kami suka waktu tu? Suka melukis, suka lepak kawan-kawan lelaki, suka buat benda-benda bodoh, masuk gunung lah, panjat gua lah. Aktiviti ekstrim lah. Ekstrim dulu kan. Suka sport kan. Macam aktif sangat sport. Benda-benda yang kecantikan semua ni tak suka lah. Make up pun tak suka lah. Suka main rollerblade. Serius tu? Apa benda paling nakal lah waktu budak yang kami pernah buat. Kami kan dah macam orang panggil macam kasar. Tak nakal tapi mak pun tak pernah menghalang pun, macam very sporting macam tu kan. Kita main rollerblade sampai pagi, sampai pukul around the clock. Kononnya macam New Year lah masa tu kan. So kan geng-geng rollerblade semua datang daripada KL. So main rollerblade datang daripada KL, datang Ipoh. So main rollerblade tu all day lah. Saya rasa mungkinlah pergaulan Kak Mel waktu dulu itu membuatkan kami jadi sekarang ni yang macam, sebab kalau orang jumpa Kak Mel jenis orang yang happy go lucky, yang semua orang boleh masuk dengan siapa-siapa pun kan. Betul. Kecil kan. Okey, bila turning point Kak Mel masuk yang dah start guna makeup dan siapa yang tarik keluar daripada kepompong boys. Kakak lah kot. Waktu dia lah suka push lah, gini lah tu lah. Cuba story sikit. Lakon lah, buat iklan. Dia cakap, apa ni kan? Tak nak lah berlakon. Benda cantik tak nak kan. Suka macam buat benda dalam dunia sendiri. Yelah, faham. Okey, turning point dia bila waktu turning point masa bila dia dah mula berlakon. Dah mix around dengan pelakon-pelakon famous lah, Nasha Aziz, Oshamno, yang famous dulu lah, yang best lah. So bila tak ada college masa tu, teman dia syuting. Tapi masa tu Kabir Batia dah jumpa dah. Jumpa Mel? Dah jumpa, dia orang syuting dekat dalam Antah UTV tu, dia orang syuting dekat dalam studio. So masa tu diorang dah panggil berlakon dah. Berlakon lah jadi ekstra je pun kan. Betul? Berlakon sekejap ni ekstra je. Tak nak. Macam tak nak lah. Macam tak nak lah. Malu lah berlakon depan puluh-puluh orang. Tak nak. Cakap tak apa, duduk je kat belakang kafe ni. Bukannya buat apa pun. Duduk pun tak nak. Duduk pun tak nak. Dia orang bagi duit, bayar, cakap dapatlah RM80 ke apa benda, tak nak. Sanggup duduk kat tepi tu, tengok je. Sebab time tu you teman kakak you lah. Dato' Emilia. Time tu pergi set, lepas tu producer panggil, jom lah penerbit. Jadi ekstra je, lalu lalang. Jadi tak nak. Okay, first impression bila masuk set macam mana? Mel rasa apa? Macam ni ke? Masa tu kita dah biasalah dengan ruang set tu. Tapi nak berlakon dekat depan kamera tu memang satu benda yang sangat sukar lah. Masa job mula-mula berlakon tu memang bawa lah ke mana-mana skrip. Dalam toilet bawa skrip. Duduk sini kat skrip. Skrip tu tak lekang lah sampai jadi lunyai lah skrip tu. Kenapa macam tu? Kan? Dialog tak banyak sangat pun. Sebab baru Zat. Sebab baru lah. Kan? Macam tiba-tiba je kena tolong kawan berlakon. Sekejap, okey. First masuk set dan berlakon, waktu umur berapa? Masa tu saya kerja sebagai graphic designer. Tapi bos saya macam dalam company tu, semua Chinese, saya seorang je perempuan. So saya kerja kat sana almost 4 tahun. Lepas tu kita buat macam event management, buat parti setiap minggu. Sebab event management kan? Event lah. So macam parti jeling sikit. Macam Puff Daddy lah. Lepas tu macam kita punya, so dia punya wavelength pun macam different. Yang bosses ni, dia macam, dia suka push. Macam kita pun muda-muda lagi masa tu. Baru 20 kan? 19, 20. So macam dia push. Go. Pergi. Because dapat payment lebih, exposure. You go, bos cakap. Seminggu cuti, so berlakon. Bos cakap okey, kita pun try lah.
Masa tu lah buat memula berlakon, tolong kawan. Tolong Suruh kawan paksa ni, tolonglah ni. Sikit je ni, ada berapa scene je. Tolonglah. Watak Sampai extra. macam tu. Watak extra time tu. Tak ekstra, ada watak tapi tak banyak sangat. Okay. Shooting adalah macam 7 hari tu adalah puluh-puluh scene, 20 ke 30 scene macam tu kan. So macam try lah. Masa kita berlakon, kena gelak. Macam benda tu standard. Kalau budak-budak baru berlakon, mesti budak kru akan gelak. Okay. Macam sekarang ni pun sampai sekarang. Dia macam gelak-gelak. Gelak lah, sakit lah hati aku. Gelak aku tengok aku berlakon kan. Macam tak apa dalam hatiku. Tak apa. Kau tunggulah satu hari nanti. Semangat pula. Masa tu macam malulah depan kamera berpeluh-peluh. Padahal dah jumpa dah orang-orang ni, dah kenal dah. You ingat tak watak apa time tu? You jadi macam budak kolej ke? Bukan, jadi pekerja museum. Pekerja museum? Pekerja museum je pun. Bukannya nangis-nangis apa. Tak ingat dah. Sekejap, waktu tu kalau kita rasa tengok. first watak nama dia Aisyah kot. Aisyah nama watak tu. Penjaga museum tau. Kerja kat museum. Betul. Mel, kalau kita tengok gambar Mel dulu, waktu dulu muka lah ala-ala mix tau. Ya. Sekarang tak mix ke? Kan. Maksudnya Kalau cantik orang tu dari dulu lah. cantik tu dari Cantik dulu muda lah kan. And then bila dah masuk dalam lakonan apa semua dan terus follow the flow je lah. Lepas tu pengarah yang sama tu panggil lagi. Okey. Lepas tu dia panggil lagi. Saya berlakon pengarahan yang pertama sekali under Abang Din Glamour. Lepas tu dia pula jenis director yang paling cool, yang relax, yang tak marah, yang ini yang macam suka hati kau lah. Dia macam gelak-gelak macam tu. Cepatlah dia macam geng-geng. Buatlah, janganlah malu. Okey tu. Macam tu lah. Macam mana boleh datang, sorry Kak Mel, macam mana boleh datang orang kata apa, tiba-tiba Kak Mel pun memang tak pernah minat berlakon ke apa sebelum ni, and then Kak Mel try juga because nak ganti kawan masa tu, nak temankan white. Lepas tu tiba-tiba Kak Mel rasa macam, okay, industri ni I think I'm gonna pursue it. Macam mana Kak Mel berasa macam tu? Bila saya kerja sebagai graphic designer, kita tahulah ada seronok juga, suasana tu memang seronok. Lepas tu bila masuk dalam dunia lakonan ni, macam benda yang bukan dunia asing bagi saya sebab kakak pun dah dalam industri kan. Dalam industri. Lepas tu kenal kawan-kawan dia semua pelakon. Macam dah biasalah. Lepas tu bila kita berlakon yang mula-mula tu, kita dapat support daripada orang sekeliling. Lepas tu bos kita pun support. Cakap, I think you should try out benda ni, berlakon, jadi pelakon semua. Lepas tu kita dapat macam support daripada orang sekeliling, family especially, mak, kakak, bos pun sama. Betul kan, bos tak nak bagi aku kerja sini ke apa. Kenapa suruh pergi kan? Tapi memang dia macam dah sedikit berusia. Macam dia tahu kita ni macam baru nak mulakan kehidupan. So macam dia kata pun dia mungkin rasa macam you can earn more than apa yang ni because you maybe you can brush up your talent later on. Lepas tu dia pun macam bagi support tapi tak berhenti lagi macam bila-bila masa yang ada offer dia kata dia pergi kan. So macam lama-lama tu rasa macam syok pula. Syok pula gaji aku kat sini kan. Faham. Lepas tu macam lepas tu ada orang panggil lagi. Panggil lagi. So macam lama-lama tu macam I rasa macam I nak go serious lah. Kan. Nak buat ni lah macam dah mula minat kan. Dah mula dapat gaji lebih daripada apa yang kita earn. Dah boleh bagi duit lebih pada mak bapa kan. Macam kita macam ada tanggungjawab dengan keluarga. So macam kita pun happy kita dapat buat benda tu. So macam lama-lama tu macam slowly dan jadi pelakon dan saya dah tak kerja lagi lah sebagai graphic designer. Tapi masih lagi ada hubungan sangat baik dengan bos. Bila kadang-kadang bos pun datang kat set tengok kita syuting. Macam baik sangat. Supportive bos. Dave tu nama dia tapi unfortunately dia dah meninggal cancer tapi dia memang sangat supportive. Dia datang set tengok syuting. Dia akan tengok TV kata, "Hey Wes, I'm watching you on TV bla bla bla" kan. Macam happy lah. Macam bila-bila tak ada syuting, saya sudah jadi pelakon. So kita party dengan dia orang. Memang company buat party lah kan. Macam
terlalu banyak parti jadi pelakon tu macam okeylah. Okeylah. Maknanya parti tu bukan macam saya bekerja dengan company yang throw party. So macam kita tak boleh lari lah daripada tengok event kita sendiri. Kan Betul. support event kita sendiri. Mel masa tu duduk kat mana Mel? Kampung ke atau maksudnya kat Perak lagi ke atau masa tu saya dekat duduk dengan kakak saya. Masa first datang ke sini, maknanya mulakan kehidupan saya di Kuala Lumpur ni pasal I'm so blessed because kakak saya memulakan langkah saya di Kuala Lumpur dan membuka jalan kepada banyak peluang-peluang yang lain. Kalau kakak saya tak ada di Kuala Lumpur ni mungkin kita akan jadi anak perantau lah, Dek. Ya. Tak apalah kehidupan aku ni jadi kan. So in a way dia menjadi mentor dan pembuka jalan kepada kerjaya saya sebagai seorang pelakon lah kan. I see. Macam bapak pun macam halau ni semua anak-anak balik. Dah ikut kakak ambil. Habis dia sekolah dekat Ipoh ambil. Semua duduk dengan kakak lah. Kakak Mel punya kakak maksudnya Datin Emilia lah. Dia punya karakter macam mana? Maksudnya dia karakter dia seorang yang macam mana? Dia memang tak nak tengok pasal adik dia yang tengok tak nak tengok adik dia apa? Ya, dia masa dia nak tengok adik dia berjaya lah apa semua. Dia number one fan I. Kan. Dia yang selalu support kerjaya saya. Apa tu membuka jalan kepada kerjaya saya. Mengajar. Dia bukan orang yang garang lah tapi kita macam dengar lah walaupun aku macam degil kadang-kadang kan, macam tak nak jadi perempuan. Kan? Macam membuka jalan kepada kerjaya lah. Ajar lah pasal dia lebih senior kan. Dia lebih tahu dan ni kita ambil dah take note lah dengan apa-apa pengajaran yang dia bagi masa tu kan. Itulah. Kak Mel dengan macam saya ajar dia part lain, dia ajar saya part lain. Jadi dia tahu part apa yang saya ajar dia. Okey, masa you pindah KL duduk bersama dengan kakak you, ada tak momen-momen orang kata yang you tak boleh lupakan you dengan kakak you? Oh banyak. Sebab kita macam best friend lah kan. Kita ada banyak buat benda-benda yang ngarut. Adik-beradik kan. Kan? Banyak buat benda-benda yang ngarut lah dengan dia kakak because dia the only girl macam kakak yang boleh jadi geng lah sebab kita 2 lelaki 2 perempuan. So macam kakak ni geng semua age gap tu jauh sikit kan. Tapi boleh je lah masuk kan. Masa tu macam saya bidang yang lain, dia bidang lain tapi kita kongsi dua-dua bidang berbeza ni kan. Macam dia mengajar bidang kerjaya, saya mengajar di bidang keseronokan dan faham. So kat saya kerja kat event. Sebab adik kan kerja event you pula adik. So saya bawa dia keluar daripada benda peragaan, model apa segala-gala tu. Mel, okey. Macam healing lah sikit kan. So lah pergi rave party kan. Ya, okey sebab apa daripada tadi Mel sebut pasal event. Saya rasa macam menarik juga nak tahu tentang bila kerja event ni orang yang macam mana Mel jumpa. Maksudnya adakah ada tak dia apa maksudnya kenalan-kenalan yang besar-besar? Adakah kerja Mel sebagai event ni membawa Mel sampai sekarang ni? Mungkin dia punya exposure kepada menjumpa all kinds of people kan. So buatkan kita rasa macam kita boleh masuk je dengan siapa-siapa pun kan. Macam buat event ni kita jumpa lah. Masa dulu banyak rave party, banyak outdoor party. Tak macam sekarang. Semua outdoor kan. So, macam keseronokan tu berbeza. Kan. So macam saya, macam kawan-kawan saya pun macam banyak yang kita kenal kat situ kan. Macam saya bekerja dengan semua the best DJ in Malaysia satu ketika dulu. Semua yang the best and the most powerful DJ in Malaysia, DJ Gabriel tu yang the most powerful DJ in Malaysia and the most famous. Saya kerja dengan dia, company dia, Gabriel ni. So macam semua orang ada, macam Tempo Events ni macam pioneer dalam buat event management ni kan. Tapi waktu dulu event yang macam rave ni pun semua banyak kat Malaysia kan. Banyak. Tapi Tempo Events yang saya kerja ni pioneer dalam buat events tu. Macam kita jumpa, saya berpengalaman jumpa top best DJ in the world semua dekat dalam Malaysia, office. Kita bawa masuk, lepas tu kita, maksud saya baru umur 20 tahun. Tiesto tu semua lah ya. Tiesto, Carl Cox, Timo Mas, kalau banyaklah nama Ken Ishii. Tapi kita tengoklah dia masa kita masih kecil-kecil. Tapi kita berkesempatan lah tengok dia orang datang office. Pasal kita yang bawa kan. So macam I macam buat grafik je. So macam I cuma tengok je lah hai. Masa tu kamera pun tak ada. Telefon mana ada kamera masa tu kan. Macam-macam Mel rasa macam sayang sangat. Mel tak simpan momen benda-benda tu kan.
So kita macam berkesempatan nak tengok. Macam happy lah bila Carl Cox buat show, Tiesto buat show. Kita boleh duduk lah dekat masa dulu. Tempat paling mahal. Dekat satu ruang sama duduk tepi, dia panggil apa? Desk DJ tu. Desk DJ tu kadang-kadang dia orang letak kat atas. Kita boleh duduk lah dalam tu. Macam tak kena halau lah. Pasal company kita punya, kita ada privilege tu. Tapi macam masa tu, Mel macam terlalu muda, baru nak mula explore hidup. Macam kita tengok lah diorang main, spin apa benda semua. Macam seronok lah kan. Masa tu macam nightlife, party-party semua macam bukan nak live benda-benda yang merosakkan dadah ke apa, tak ada. Tapi music scene back then memang sangat meriah. Kan? Kemasukan DJ-DJ yang ni pun menjadi satu aktiviti-aktiviti yang event yang dinanti-nantikan, yang ramai orang datang. Puluh-puluh ribu orang datang. Aktiviti pelancongan. Mel rasa macam titik permulaan kejayaan Mel tu sangat exciting, sangat membuka mata, berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang best, orang-orang yang cool dalam industri muzik, yang banyak shapekan diri kita sekarang ni lah. Kan? Macam especially myself lah. Maknanya kerja pertama Kak Mel ni mematangkan diri Kak Mel untuk... Betul. Betul lah kan. Tak ada lagi macam all out, macam over beria. Tapi kita pun jenis orang yang reserve. Kita tengok suasana benda tu kan. Macam, tak adalah kita macam in. Macam kita baru nak start. Macam adik-adik freshie kan. Tak adalah kita rasa macam kita ni in sangat. Tapi kita mulakan kerjaya dengan perjalanan dunia muzik yang sangat menyeronokkan. Gaji besar? Gaji kalau nak comparekan dengan pelakon. Yelah event pelakon lah. Tak adalah buat event tapi kita gaji biasa grafik lah. Grafik. Darab berapa tu kalau nak kira dengan berlakon? Kena bahagi kot. Darab 10. Kena bahagi. Banyaklah satu hari kerja, dek. Kan? Satu hari kerja, satu bulan gaji aku agaknya. Wow. Masa tu kan. Mungkin masa dulu start 2 hari kerja kot, 1 bulan gaji. Macam tu kan. Macam of course lah. Sangat-sangat berbeza lah. Kan? Tapi Mel tak pernah berkira pun bekerja dengan bos. Company buat duit ke, company tak buat duit ke, saya masih setia sebab saya sayangkan company tu. Ada masa company saya tak buat, macam dah towards the end tu, event-event kurang. Macam Mel terlalu sayangkan bos yang menyayangi kita. Jadi kita macam tak pernah kira. Masa tu gaji tak bayar pun. Masa tu macam kita rasa macam Mel masih ingat lagi macam nak nangis. Mel punya director, kita macam company ada isu macam towards the end tu macam kurang event. So macam Mel punya art director, semua kawan-kawan tak DJ, because kita pun tak ada duit. But Mel kongsi duit dengan diorang. Sampai sekarang pun dia masih ingat lagi kalau jumpa. Masa tu macam tak apa because you want you need some cash for food, and then you take, bagi dia macam RM50. Tak apa, you can have it. Wow. So macam towards the end tu macam bos pun cakap macam tak apalah, I think you better you try to grow you punya talent yang lain dan okay. Tapi pasal sayang ni pada company tu rasa macam sedih lah kan. Macam kita, we don't mind pun because it's not just bukan isu pasal duit, because hati kita besar is more than anything else, you know. Hati kita besar menyayangi grup kita tu, jadi macam duit tu nombor 2. Mel, how close Mel dengan tim? Macam mana close sampai close boleh sangat. Sampai you boleh bayar. Nak buat apa-apa pun tak apa. Macam datang lambat pun bos backup. It's okay, let her. You came late also what? She stayed here until 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. So let her. If she comes at pukul 10 pagi, 11 pagi, no, it's okay because dia stay up sampai malam. Bos backup tau. Macam seronok lah, sayang lah. Sedih tak waktu Mel dah berubah arah untuk ke bidang lakonan and then tinggalkan kawan-kawan. Ni first job, first langkah. Sedih, of course lah sedih. Tapi kita masih lagi kepitai sampai sekarang. Boleh buat tapi, event. unfortunately DJ Gabriel pun dah meninggal. Baru je meninggal couple years ago. Lepas tu bos saya pun dah tak ada. So tinggal 2 orang lagi lah. Band Katana dengan DJ Eugene, DJ Ben. Masih lagi kontak. Sampai sekarang.
Selalu ada soft spot lah untuk diorang. Yes, sebab macam first place kan yang ajar kita. Yang ajar kita. Kehidupan. Mungkin pasal Pisces ni. Pisces. Sama. Pisces ke? Yes. Pisces ni dia punya empathy dia lebih. Dia macam dia ada emotion, when you get emotionally attached to something kan, dia macam benda tu lagi kita hargai lebih daripada apa yang we should get. Macam tu, kalau Mel macam tu lah. Sama juga dengan berlakon. Kalau kita suka dengan environment kerja tu, tak apalah, because kita lebih-lebih kurang je. Kita enjoy je kerja pasal kita tolong, kita willing to help. Give and take. Betul. Alright guys, sebelum Elfie masuk tentang cerita yang menaikkan nama Manjalara. Mel, sabar dulu. Kita nak panjang cerita tu. Ya, sampai kan? Itu yang kita nak dengar. Ya. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita sambung Selepas Sekejap lagi. Kembali lagi dalam Apa Lu Cakap part yang kedua. Masih lagi dengan Imelda Rosmila. Nasib baik dia tahu lah nama dia. Tadi untuk part yang pertama kita Mel banyak kongsi tentang dia punya permulaan kerjaya. Betul. Lepas tu sedikit tentang background, lepas tu Kerja grafik. Busy berlakon sekarang ni. Ya. Tapi yang ni kita nak fokus on first lakonan yang menaikkan nama Mel. Mungkin Elfie, apa soalan tadi? Betul. Okey, Elfie personally kenal nama Imelda Rosmila dalam industri ni, yang dia pelakon tu kan. Dalam cerita Manjalara. Sama. Aini pun sama, you pun sama. Lara. I ingat dia punya OST tu. Satu harapan membara yang tu. Wajib tu. 2007. Ya. Betul. Darjah 1. Masa tu korang umur berapa? Masa tu ada sekolah Menengah Ada masa tu. sekolah menengah. Ada Dalam form 3. Ya. Oh, awal form 3 kat Mel. Form 3? Yes, PMR. PMR. Balik-balik sekolah tengok TV. Betul. Saya sekolah lagi waktu tu. Ya. Form berapa saya lupa dah. Tapi tu Mel umur berapa? 24 tahun? 25 tahun? 2007. Remaja. Okay, mungkin Ya. kita nak tanya Mel macam mana boleh dapat that job yang boleh meletupkan boom nama Mel. Kan masa tu panggil audition tau. Oh, Job okey. Manjalara tu. Ada beberapa orang audition untuk job Manjalara tu pasal itu adalah telenovela yang panjang yang pertama untuk slot pembukaan. Slot yang pertama di Akasia. Betul. Masa tu Akasia baru start. Betul. Ada slot tu, lepas tu drama Manjalara tu adalah drama yang pertama di slot Akasia. So macam KB Batia panggil datang audition. Do you want to try to cast this role? Lepas tu I cakap, okay lah, boleh lah kan. So macam kita pergilah audition. I macam sensitif sikit audition ni, macam malu lah. Okay. Kalau berlakon terus tak apa, macam audition ni macam kelakar. Macam kita selalu tak bagi all out, macam malu lah. Dia macam persekitaran tu macam mengganggu kita punya concentration. Mana nak handle rejectionnya lagi kalau tak dapat. Dah lah, I ni seorang pemalu. Yes. Kena pula berlakon seorang-seorang lagi lah, macam awkward gila kan. Tapi macam, just pergi je lah kan. KB dah kenal KB, so panggil. So adalah beberapa nama yang dipanggil masa tu. Lepas tu, antara nama ni, yang ni tak boleh nak bagi komitmen yang ni. Lepas tu bila KB tanya macam Mel cakap boleh naikkan badan? Boleh. Boleh buat benda ni? Boleh. Dan semua boleh je. Kan? So macam diorang decide lah pasal tu agaknya diorang decide untuk ambil Mel berlakonkan watak Manjalara tu. Masa tu memang tak tahulah watak tu watak apa sebesar ini untuk, cuma mungkin tahu main role tapi tak tahu yang lain-lain tu kan. Sebab kita buat audition untuk satu dua scene je kan. Lepas tu bila dah dapat dia macam, oh my god, ni cerita daripada Venezuela. Migoda Bella. Migoda Bella. Tu, telenovela. So yang bestnya, dia bila kita dah start shooting Manjalara tu, dia bawa cerita tu macam hit juga kat Venezuela. So dia bawa semua apa nama dia, Bella ke apa entah nama tu, Bella punya barang, baju Bella, spek Bella, aksesoris Bella, baju sekolah Bella, skirt Bella. Prop asal lah. Ya, prop asal. Kan Migoda Bella hit dekat NTV7. Dia ada kan tayangan I kan. tengok Migoda Bella. Sempat tengok sikit je lah. Lepas tu macam seronok lah, macam kita dapat international production punya barang-barang kan. Macam buat je lah. So masa tu tak adalah, macam baru-baru juga, adalah sikit pengalaman berlakon. Lepas tu itu adalah challenge yang paling besar lah bila kita dipertanggungjawabkan untuk bawa
main karakter dalam Manjalara tu kan. Lepas tu pelakon ramai, pelakon yang dah sini-sini pun ramai. Lepas tu dia macam banyak plus point lah. Cerita untuk slot Akasia yang ni. Kalau rezeki tu nak datang, Allah nak bagi rezeki tu kan. Slot Akasia pembukaan pertama, slot untuk telenovela yang panjang yang pertama diarahkan oleh Kabir Bhatia, director yang disegani. Lepas tu bersama dengan kas-kas yang power-power dan ada pengalaman. Lepas tu saya pula dapat watak utama. Itu kata macam break point lah dalam kerjaya Mel sebagai seorang pelakon lah. Daripada itulah zaman kegemilangan. Lepas tu tak tahu pula kita berlakon je. Macam dalam hati saya ni, macam Mel selalu kalau nak berlakon je lah. Dia tak ada macam satu hari nanti aku akan jadi famous, aku akan glamour, aku akan dikenali. Tak ada perasaan tu tau. Serius? Tak ada. Bila dapat job tu, dapat watak utama, astronot je tu. Dapat berlakon Kabir, dah kawan, dah kenal. Oh, dapat kenal-kenal macam ni. Okey. Watak pun fun. Macam tu je. Oh, dapat payment banyak ni. Okey lah. Tak ada pun terfikir, aku kena buat ni bagus-bagus sebab aku akan famous. Tak ada langsung. Sebab saya lebih menghargai dan appreciate benda yang saya buat dan saya nak buat sehabis baik. Agaknya benda-benda fikiran-fikiran yang sebeginilah membuatkan Mel, alhamdulillah, masih lagi kekal relevan dekat dalam industri lakonan selepas 20 tahun lebih. Kan? Pasal kita letakkan passion kita daripada benda-benda yang datang selepas lakon lah. Maknanya kita kena baguskan kerja kita dulu. Kerja kita kena hebat. Baru kita orang boleh percaya dengan kerja kita, orang boleh panggil kita. Kalau kita pun tak hebat ala-ala, kalau kita tak ikhlas dalam kerja yang apa yang kita buat, macam mana kita nak sustain lama kan? Rasanya kalau fikir-fikir balik, kenapa boleh kekal relevan tu adalah benda tu. Kita datang passionate diri kita dulu. Kita jangan fikir yang luar-luar. Nak jadi kaya raya, nak pakai kereta besar, nak tunjuk kat orang, nak glamour, nak tunjuk, nak jalan, nak flaunt sana, flaunt sini. Jangan. Benda tu semua akan... Tak tahulah kalau dalam Islam pun benda-benda tu semua tak akan memberi manfaat yang bagus kepada diri kita sebagai seorang insan lah macam tu. Betul. Wow. Kan? Waktu tu dah ada Instagram, dah ada. Tak ada. Tak macam Tak budak ada. sekarang. Tahun 2007. Belum. Boleh tak you kongsikan Facebook pun tak ada. pengalaman you pakai kostum besar, macam mana you berlakon? Orang kata dah lah, orang kata dia punya episod tu panjang. Lepas tu you nak kena berlakon pakai set-set yang besar. Panas lah. Fat suit tu memang ditempah, ada 2 fat suit. Fat suit tu dah panas. Lepas tu kita pun syuting kat tengah panas. Malaysia Lepas tu kena taruh tisu lagi dalam mulut, naikkan badan 6-7 kg naik. Lepas tu kena stuff benda dalam mulut. Nampak tembam lah. Dia macam mana nak... So bila cakap tu macam keluarkan geli aku. Faham? Tapi kena letak tisu. Bayangkan kalau si marah-marah. Kau keluar tisu. Tersambut-sambut tisu. Kena ganti-gantilah ada orang standby tisu. Tisu. Berapa banyak makan tisu pasal Manjalara Sebab nak tu. tembamkan masa. Tapi waktu tu tak ada efek yang macam visual effect yang make up bagi gemuk ke, tak ada kan? Tak ada Manual lah. Pakai kan? manual je kan? Dia naik 6-7 kg, dia tak, muka tak nampak gemuk Okay, kan. Tak light. saya nak tahu macam mana Kak Mel carry that character yang macam, yelah Kak Mel tak pernah gemuk betul? Macam mana nak carry, nak jadi orang gemuk ni kan, dia kadang-kadang orang gemuk ni berbadan besar ni duduk. Berat. Dia berat tapi baju kita tu ringan je. Tapi nak membawakan pembawaan kita ni badan kita berat. Heavy kan. Masa tu kena ada ni lah ingatan-ingatan time to time lah daripada pengarah semua kan. Dengan ni kena jalan slow kan. Lama-lama kita dah shooting 75 episod 1 jam. 6 bulan, 7 bulan syuting masa tu kan. Wow. So macam dah lama-lama tu kita dah jadi macam sebati lah fat suit tu. Kan? Balik rumah dia terbawa ke watak tu? Ke rumah? Tak ada. Sebab dia dah buka suit tu, dia jadi diri dia lah. Terus. I mean, sebab bila pegang watak tu terlalu lama, dia dah macam ada dalam diri kita. Setiap pelakon lah, tak tahulah. Tak ada. Masa tu tak ada. Masa tu tak pandai nak macam method carry sampai rumah tak ada. Faham. Masa tu macam watak tu fun, macam enjoy je. Buat je apa yang kita buat yang terbaik apa kita. Kalau tak silap watak tu you kena bawa motor skuter ke Vespa kan? Ya ke? Bukan.
Sebab ingat. you Ada kena banyak bawa motor sangat. banyak Lama dah. Kan? Kan? Tapi cute lah, cute. Mel suka watak tu pasal dia cute. Macam dia ada license untuk buat apa saja. Nampak kelakar pasal dia nampak gemuk kan. Nampak comel kan. So macam dia ada license untuk buat apa-apa. Makan comot. Makan banyak tumpah-tumpah kan. Garu bontot. Semua dia ada banyak benda yang kita boleh explore lah. Tapi masa tu dengan pengalaman yang sikit. Kalau sekarang mungkinlah kita boleh buat macam-macam. Kan? Boleh lagi tak jadi Manjalara? Boleh. Tak boleh lah. You kurus sangat kat Mel sekarang. Tak boleh? Dia kena double size Dia kan. kena double size. Dia ke? Tak boleh? Tak boleh lah. Kurus sangat ni. Okey, Mel. Manjalara dah tua. Apa pula? Boleh je. Tapi Make up. masih manja lah. Masih manja. Masih manja-manja. Ni penangan-penangan fans you lepas you melakukan watak Manjalara tu. Oh gila, dia punya gelombang Manjalara tu macam gila. Especially fan dekat Brunei dengan Singapore. Wow. Singapore paling banyak sekali. So macam dia merasalah masa tu tak ada Facebook, tak ada IG. Kita pergi event berasalah tarik Emelda. manja. Oh manja, dia panggil manja. Manja panggil tu. Watak. Ada rasa lah macam tak tahu lah, ni mungkin dululah ada rasa macam terlupa diri ke sekejap. Tak Sebab pernah. apa dia? Sebab tak pernah ada rasa lah. Kalau part tu Mel boleh dengan yakin dia cakap tak pernah. Tak pernah terbuai dengan apa yang dapat. Sebab saya tahu macam saya bekerja sebagai seorang pelakon, saya tak boleh lari daripada glamour tu. Saya tak boleh lari daripada orang kenal kita. Tapi Mel tak pernah lalai pun dengan benda tu. siapa yang Sebab benda tu macam okey orang kenal, okey famous. So macam itulah. siapa yang membentuk fikiran Mel waktu tu yang membuat Mel berfikiran boleh bercakap macam tu? Setengah orang, yelah kita manusia kan. Pasal tengoklah kita punya masuknya diri kita dalam benda yang kita nak buat tu, kita nak apa? Kan? Kita nak glamour ke? Kita nak jadi terkenal satu bukit bintang ke? Kan? Kita nak apa? Macam Mel macam nak buat kerja ni sehabis baik sebab ini sumber pencarian rezeki saya, sumber pendapatan saya yang saya boleh tolong diri saya boleh pergi travel, saya ada duit, saya boleh simpan duit untuk masa depan, saya boleh tolong ibu bapa saya, adik-beradik saya boleh enjoy nak beli apa yang saya nak, lebih pada benda tu. Mel waktu tu keadaan family macam mana? Susah. Family saya datang daripada keluarga yang sederhana kan. Tapi memang kita rapat sangat dengan family, dengan kakak semua. Memang kita macam bekerja kita nak macam sangat-sangat nak membalas budi mak bapak kita yang membesarkan kita. Macam apa saja mak dengan bapak nak, kita macam cuba dapatkan, merealisasikannya lah kan. Ada ke? Ada ke yang dapat merealisasikan? Tak adalah yang grand-grand, tapi banyaklah kita bagi duit bulanan to give them a better life kan. Macam Mel kerja bawa mak pergi Mekah kan, bawa mak pergi jalan travel semua, macam duit tu macam okey, kalau bila bekerja tu macam okey, duit ni saja macam buat episod. Okey, duit ni saja untuk mama. Macam seketul duit tu okey. Untuk mama lah. Untuk mama nak pergi bawa mama pergi jalan, umrah ziarah pergi Istanbul semua, tengok snow semua. Macam itulah, macam saya dan kita semua tak boleh berkira dengan kita punya ibu bapa. Kak selit sikit. Boleh. Kenapa Kak Mel? Kenapa? Kena selit sikit. Benda-benda yang baik kan, podcast ni cerita parti je. Pasal kita tak boleh kedekut dengan ibu bapa kita, pasal rahmat kita, keberkahan. The more you spend to your parents and family, the more money you get. Kita tak boleh kedekut, kita kena bagi, dan bagi lillahi ta'ala, dan kita yakin benda tu akan datang balik. Pasal kita dah rasa kemanisan benda tu, jadi kita buat benda tu dengan lapang dada je. Mama, nanti Allah balas, macam tu je. Lillahi ta'ala. Sebab jadi kita macam tak ada, nanti aku bagi ni, nanti aku tak ada. Tak ada benda-benda yang macam tu lah. Kalau nak bagi kat mak, kat bapak, dia akan datang balik. Mesti punya. Okay. So, jadi jangan kita lokek dan bakhil dan kedekut dengan mak bapak kita. Pasal sumber rezeki kita, di antara puncanya datang daripada ibu dan bapa. Even though RM5 sekalipun, maksud sekecil-kecil. Apa-apalah, macam Mel dah biasa. Macam hari-hari nak beli something untuk mak. Macam hari ni nak beli apa? Macam ada je benda nak beli. Macam saya dengan kakak saya kalau pergi mana-mana,
ada je benda. Semua tinggal, kita baru je discuss pasal benda ni. Kalau bagi-bagi mana-mana je, mesti teringat mak. Ni mak nak ni dah, mak nak tu. Sebab bapak dah tak ada. Sekarang melayan mak lah kan. Sekarang macam itulah. So boleh dikatakan you agak rapat lah dengan you punya mama kan, mama. Rapat. So kita tahu, umum pun tahu kan, mama ada masuk hospital. Sebab apa kalau tengok dari posting you memang tak rahsia pun mengenai kesihatan mak you. Betul. Boleh tak you kongsikan pengalaman you menjaga mama you yang sakit? Mungkin dekat nak main rumah. emosi ni. Dekat hospital. Kita nak main emosi, Dek. Tak, sebab benda tu ialah mama kan. Semua orang ada ibu dan bapa kan. Dalam keadaan Mel pun sibuk bekerja. Oh, dia sambung. Tak, bukan. Ini honest lah. Sebab apa kan? Sebagai seorang anak, dia ada tanggungjawab dia. Kan? Walaupun dah berkahwin. Lepas tu, yalah, dalam kesibukan mencari kewangan, dan masa sama Mel nak menjaga ibu yang mama, sakit. Ibu yang sakit. Betul. Sebab benda tu tak semua orang rasa. Kadang-kadang ujian tu datang, dia bukan pada kita. Dia datang, mungkin dia datang pada kita dalam segi bentuk yang lain. Betul. Macam Mel pula, dari segi keluarga, benda besar ni. Family, mak, ayah kan. Of course lah, it's the most saddest thing yang pernah berlaku lah dalam kehidupan kita. Macam at the end of the day akan ada turning point dekat dalam hidup kita yang kita terpaksa melalui parent sakit, parent akan meninggalkan kita. Macam benda-benda tu kalau dalam solat saya akan selalu doakan supaya kita sentiasa diberikan persediaan dan lapangkan dada kalau benda tu berlaku kan. Pasal kita tak tahulah kan. Jadi bila dah sudah ditulis mak saya nak kena sakit chronic illness ni, cancer stage 4 ni, jadi of course lah benda tu macam satu tamparan yang ni lah kan. Mana dunia kita dah berbeza kan. Kita nak menerima awal-awal tu memang susah lah nak terima benda tu, tapi macam kita kena selalu positif je lah. Kita jangan tengok kita jangan pandang kepada orang-orang yang tidak ada kesempatan untuk sembuh. Kita tengok orang-orang yang sembuh dan yang boleh fight cancer ni macam mana. Jadi kita punya positif. Jadi kita tengok ni boleh sembuh. Jadi kita punya fikiran dan kita punya ikhtiar pun semua yang kesembuhan sambil-sambil benda tu jadi doa jugalah kan. Sembuh. So macam saya dengan kakak saya mestilah macam susahlah, kena bekerja, kena syuting, lepas tu kena struggle jaga mak kat hospital, ulang-alik, lepas tu dah habis syuting kena pergi tengok mak, lepas tu besoknya habis syuting 3 pagi pun singgah hospital tengok mak, asalkan boleh tengok muka dia dan dia pun nak tengok muka kita sebab kita kena bagi semangat dan motivasi dekat dia macam boleh sembuh. Agaknya benda tu jadi doa dan alhamdulillah mak saya pun dah makin better. Lepas tu Mel pun macam lagi sekali macam berpeluang dengan rezeki yang Allah bagi ni, berpeluanglah untuk hadiahkan something untuk mak pasal macam sama juga kerja-kerja keras ni macam tak apa. I want to work and I want to ketepikan duit ni untuk mama lagi. So macam berpeluang untuk beli satu device yang harga dia sangat mahal lah untuk pesakit kanser. So untuk dia guna pakai sebab kita nak cubalah ikhtiar complementary punya alternative option untuk penyakit dia tu. So dapatlah beli device yang dia pakai sampai sekarang dan alhamdulillah adalah improvement. Alhamdulillah. Mel rasa dengan apa yang berlaku ni, adakah dia macam penggerak hati yang kan sebagai seorang pelakon ataupun model ke, even though Datin Emilia pun sibuk dengan kerja kan, masa untuk mak ayah tu kadang-kadang kita lupa. Betul. Adakah benda ni macam satu mungkin tamparan ataupun bergerak untuk penggerak hati yang supaya you have to spend more time. Betul. Spend more time. Betul. Macam saya dengan kakak saya memang everyday kita tak pernah without miss kita cakap dengan mak. Macam dia duduk dengan kakak so she gets to meet her everyday lah. Macam Mel akan tak duduk berlainan tempat ni macam hari-hari mesti cakap. Daripada dia sakit, daripada dia sehat sampai dia ni memang everyday cakap dengan mak. Everyday kena dengar suara dia. Kadang sampai 2-3 kali. Cakap. Benda-benda bodoh pun cakap juga ini. Cakap update. Semacam everyday akan dengar suara dia. Kan? Memang selalu memang call kita lah. kalau dengar suara mak pun kita dapat pahala. Kan? Ini kan masa dia tengah sakit kan. So macam
every day kalau ada masa-masa yang terluang tu memang kita akan spend time dengan dia lah kan. So banyaklah spend time dengan dia, tak adalah masalah macam tak pergi tengok ke apa. Syukurlah lah sebab sekarang ni pun macam Mel cakap kesihatan mak semakin Mama Mel Alhamdulillah. Okey. Dan kita semua sebenarnya kita pun kalau boleh kita doakan terbaik Mama semoga Mama lagi sihat macam dulu. Betul. Kita ni bila dia sakit tu bukan sahaja dugaan untuk dia tapi dugaan untuk kita. Ya betul. Macam jadi cara kalau kita pandang. Ya, jadi kalau kita pandang dugaan untuk kita, jadi kita tahu kita ada kawalan dalam diri kita untuk buat benda yang baik-baik je. Kan? Jangan marah, jangan ini, jangan rasa penat, jangan rasa lelah, jangan komplain, jangan apa pasal dugaan tu kat kita. Kita dah tahu dah ini dugaan aku ni. Jadi kita tahu macam nak lelo. Macam mana kita nak kawal diri kita daripada buat benda-benda yang tak sepatutnya, especially untuk mak kita. Dia punya crown tu tinggi. Kan? Crown dia tinggi. Jadi nangis pula aku. Okey, Mel, I nak crown dia tinggi. Jadi kita tahulah kita ni rakyat jelata ni kena duduk bawah-bawahan. Apa? Marhain ni. Dan tunduk dekat crown. Yes. Okey, first time you dengar. Sebab kita tahu Imelda Rosmila ni seorang yang positif. Dia ada je quotes kehidupan dia. Dan dia pun adalah seorang yang tenang. Dan bila first time seorang anak dengar ibu dia ada penyakit kronik yang dia boleh panggil penyakit kronik iaitu kanser, apa perasaan you ke time tu? Dia dah adalah situ-situ sakit dia tu. Tapi masa tu kita tak expect lah dia akan jadi dengar berita yang se-worst begini. Kan? So macam dengar tu of course lah kita menangis pasal especially bila doktor ada bagi tahu dia punya dia ada bagi lifespan yang tertentu macam apa she has only 6 months to live. 6 months? 6 months to live. Of course lah benda tu mengganggu fikiran kita dan kakak saya semua tak boleh tidur. Kan macam mana ni. Tapi kita selepas dapat berita tu of course lah kita every day tu kita nangis. Bukan kita tahu macam are we gonna lose her like that soon in 6 months time. Tapi kita tahu at the same time kita masih lagi ada masa untuk berikhtiar. Kan? Kita ada banyak tengok success stories yang 4 hari, doktor kata lagi meninggal 4 hari tapi hidup sampai sekarang. Kan? Tapi kita tak pernah berhenti ikhtiar lah dengan doa, dengan apa-apa saja yang makan dia, jaga dia. Kakak saya lah buat bahagian-bahagian makanan buat dia duduk. So memang dia banyak buat lah. So bahagian-bahagian lain yang engineering, architecture yang luar benda tu aku carilah. Faham. Kan? Ada interior tu. Betul. Lain-lain tu kita cari sama-sama lah, sepakat kan. So alhamdulillah sampai sekarang dia dah setahun lebih. Setahun 1-2 bulan. Setahun 2 bulan masih lagi sihat walafiat sebab bila kita cakap tu kita pun tahu kita tak nak simpan dalam diri kita macam ini semua kuasa Allah yang tentukan kan. Jadi kalau ada masa luang dan peluang kita akan ikhtiar sehabis baik dan kalau Allah kata okey, kalau Allah tak kata okey kita kena belajar redha lah. Sebab kesihatan ni semua rezeki dari Allah kan. Ya, betul. Bergantung pada kita macam mana kita menerima dia, macam mana cara pandang kita terhadap benda ujian yang telah Ya, diberikan. betul. Okey, baik. Kita doakan Mama dalam keadaan baik insya-Allah. Thank you. Kita doakan Mama sihat. Okay guys, I nak dengar cerita love life. Let's go. Ya, Dah lama tak rasa perasaan love tu. tadi dah sedih-sedih, I nak dengar cerita love life Kak Mel. Korang mesti macam love selalu. Masih lagi ni kan? Masih lagi single? Bujang-bujang. Bujang kan? Tak single. Oh, bukan single. Tengah in love lah. Ini pun sama. Semua Dah tengah bujang in dah love siap. lah. Saya bujang. Ni bujang. Ngaku bujang. Tak. Okey. Pura-pura bujang. Betul, kalau sebut pasal love line ni, kalau kita kenal Abang Adli Ahmad Ramli. Seorang yang sangat garang. Seorang yang sangat serius. Seorang kalau bercakap dengan dia mesti nak kena standing straight macam Abang Adli. Ya doh. So orang takut nak dekat. Serius. Macam mana orang yang bernama Imelda Rosmila ni boleh lembutkan hati. Aneh-aneh kan nak punya taste. Kan? Kita tak cakap, dia yang cakap. Bukan. Kalau kita tengok daripada awal, Mel, kalau tengok karakter Mel daripada kecil, dia jenis yang boyish, faham tak? Tomboy lasik. Laluan kehidupan dia, Kak Mel tu lebih kepada macam pergi event dan sebagainya. Kita expect lah, ini mestilah dia punya style yang macam very gempak.
Lala dapat orang yang orang cakap apa orang cakap apa kalau yang jenis yang in deep dalam teater berat. Kalau tengok sekali macam tak kena. Kalau dia orang tak duduk together sebelah, kalau memang bukan couple, kita pun rasa macam tak kena ni. Betul lah kan. Maksudnya pembinaan personality yang awal-awal boy-boy pun dia nak disatukan dengan pasangan yang macam ni. Kan? Saya dapat imagine tau Kak Mel, macam mana lah Mel dengan Abang Adlin nak bincang, okey kita nak cantikkan toilet ni. So kalau Abang Adlin punya style, okey mana kita buat macam ni? Okey kita adakan ni, so lampu kat sini. Mungkin personality tu time kerja, tapi tidak untuk pasangan cinta. Tu sekarang ni kita nak tahu Mel sendiri. Oh tapi masa dulu mula-mula jumpa Abang Adlin rasa macam spesies berbeza sangat ni. Kan? Lain sangatlah ni, macam susahnya nak memahami. Kan? Masa bila dah macam makin lama makin bercinta macam susahlah nak faham. Apa yang susah? Macam dua manusia berbeza. Kan? Berbeza alam yang berbeza, pemikiran. Semua berbeza sangat. Okey. Kan? Tapi macam alhamdulillah masih lagi bersama almost 20 years together. Kan? Rasanya yang selalu fight ni dia tahan lama. Kan? Yang selalu macam devi-devi ni tak tahan lama. Okey. Yang selalu nak fight kan? First time jumpa kat mana? Berlakon sama ke apa ke? Facebook ke? Oh, masa tu memang kita suka sangat tengok Puteri Gunung Ledang. Kita macam first discovery yang Abang Adlin ni ada dalam industri lakonan ni adalah melalui Puteri Gunung Ledang movie itulah. Kan? Lepas tu kita tengok, power gila Sultan ni berlakon. Sultan Melaka. Siapa ni? Of all the people kat dalam rumah, Mama yang kenal. Mama cakap, ini anak Mak Ma dengan Tompel ni. Dia yang kenal. So, ya ke? Itu macam, ya. Lepas tu, Datuk AC suka, Datin Emilia, kakak saya, arwah bapak saya, mak semua macam setuju lah. Kagum dengan lakonan ni sebagai belum kahwin. Belum bercinta. Baru nampak. Belum bercinta pun. Appreciate lakonan dia, hargai. Kan? So nak dijadikan cerita. Ada event tayangan unggul. Lepas tu kakak saya Datin Emilia dengan Datuk AC telefon cakap, nak ikut tak? Pergi tayangan unggul ni. Ada event ni, macam tak ada buat apa kan? Jomlah ikut. Dia pun ikutlah. Okey. Ikutlah. So masa tu dekat hotel mana entah event tayangan unggul Astro. Lepas tu sekali dalam tu nampak pula Sultan Melaka. Kan? Lepas tu macam tak adalah macam bibit-bibit nak gatal ke menggadik. Sultan Melaka tak ada macam tu. Kita tengok Sultan Melaka dekat sini. Kalat je kan. I macam kan kurang perasaan excited tu. Kan? So macam Datuk AC pernah berlakon dengan dia. Pernah jumpa kat set macam mana dah. Lepas tu dia pergi approach lah, bro. Kata kita orang macam satu family suka sangat tengok kau punya lakonan dalam Puteri Gunung Ledang kan. Macam congrats lah apa benda semua-semua kan. Lepas tu cakap ni aku kenalkan dengan adik aku. Dia kata kan, ni Melda. Lepas tu salam lah. Lepas tu dalam hati Abang Adlin masa tu dia kata, ada adik? Dia cakap, dia kata macam, ada adik. Kan? Adik ni macam, not bad. Gitu kan? Lepas tu kenal, kita orang macam salam-salam je lah. Okey. Lepas tu teruskanlah event tu. Macam tak ada jumpa. Tapi lepak dalam ruang macam ni lah. Sofa-sofa yang sama lah. Ada banyak pelakon. Kat situ ada Awi lah. Ada ramai-ramai lah. Datuk Awi semua ada. So macam masa nak balik tu, Datuk AC dengan kakak saya dah nak balik. Lepas tu biasalah parti event kan. Dah jumpa ramai kawan dah tak nak balik. Kan tak nak balik pula. Lepas tu Datuk AC kata ramai je orang nak hantar kat situ yang masa tu tengah muda, tengah single kan. So macam tak apa I boleh hantar, ni boleh hantar. Lepas tu Datuk AC pula pun sama satu hal. Dia cakap pula dekat dekat Adlin, bro, aku percaya kau hantar adik aku balik. Buat terus bagi. Balik ni nanti aku percaya kau hantar adik aku balik. Aku tahu adik aku sampai rumah. Dia cakap macam tu dekat Adlin. Lepas tu dia cakap okey bro. Okey. So macam from then on tu lah dia hantar balik rumah. Lepas tu tukar-tukarlah nombor. Kan? Tukar nombor, lepas tu bercakap-cakap. Mesej-mesej. Lepas tu dia kena pergi ada teater apa entah dekat
Sarawak ke Sabah ke berayut 2 jam. Tak tahu apa aku borakkan masa tu kan. Sekarang nak cakap penting-penting je. Okey, nak makan. Kat mana pergi gayut-gayut yang kat Sabah Yang first time jumpa tu tahun berapa Kak Mel? Ingat tak? Tahun berapa? 2009. Tak juga, 2004. Masa tu macam saing-saing Manjalara. Masa dah kenal dia tu, dah nak start macam buat Manjalara tu. Okey. 2004, macam tu lah, 2005. Mel nampak Abang Adlin ni handsome dia kat mana? Dia ada karakter dia yang tersendiri lah. Dia macam very lelaki, very jantan. Kan? Masculine. Macam very jantan, very berani, very smart. Macam saya suka lelaki yang pandai. Saya suka lelaki yang smart. Saya suka lelaki yang ada idea dia sendiri, yang berani bercakap, lontarkan dia punya pendapat, apa benda-benda yang jelas. Saya rasanya macam sosok yang begitu beri kita some assurance dan security. Kan sebagai perempuan. Kan kita ni macam insan yang lemah, perempuan yang ni introvert. Introvert. Tadi kata boyish. Tadi lah boyish, tapi macam deep down inside my heart ni macam introvert kan. Macam ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi bila dapat lelaki macam dia, I feel protected. Macam tu lah. Kan? So macam dia pun very jantan, very straightforward, very bertanggungjawab. Macam senang. First dating borak apa? Banyak sangat lah Tak, borak. yang first bertentangan mata borak apa? As couple kan? Tak ada couple pun. Tak ada macam istilah Tak ada girlfriend I, you girlfriend bagi I. apa tu? Apa tu orang selalu cakap? Tak boleh official cakap lah. date. Bukan, tak ada confession yang tertentu pun. Jadi girlfriend I tak ada. Adalah, tapi macam rock and roll je. Dengan I je lah. Dia punya cakap tu. Dengan I je lah. Cakap, stylo je mamak ni. Macam tu stylo. Satu je kau cakap dengan aku. So Kan? maksudnya you guys rapat terus macam you dengan I je lah. Yelah. Macam tu. Sebab dengan I je lah. Sebab saya ingat macam first conversation, contoh saya dululah awal-awal first conversation mungkin saya akan borak pasal macam cantiklah baju. Faham tak? Ada topik yang macam tak masuk pun sebenarnya. Cakap-cakap benda tak sepatutnya kan? Abang Alin apa Ke cerita pasal seni? Ada Sebab tak? you guys memang dalam tak ada. Dia tak pernah cerita pun pasal kerja. Oh, ya? Tapi dia kelakar lah. Dia suka buat lawak, kelakar, gelak-gelak. Mula-mula gelak-gelak lah. Kan? Tapi bercinta 4 tahun tak lama tau. Okey. Tapi dia bukan flashback, dia fast forward. Okey. Masa nak kahwin pun dia cakap sama juga. Kita kahwin je lah. Tak ada on banded ni, cincin-cincin, tak ada. Kita kahwin je lah. Macam tu kan. Lepas tu, dia sebenarnya, Adlin Aman Ramlin mengenal dia sebagai seorang, dari pandangan seorang isteri. Dia sebenarnya ada hati jiwa yang besar dan hati yang sangat baik. Dia suka tolong orang sekeliling dia. Tolong orang, kadang-kadang dia melebihkan orang sekeliling dia lebih pada diri dia. Tolong ramailah budak-budak yang ditolong, bagi tempat tinggal, bagi makan, bagi duit poket, yang budak-budak baru nak up yang sekeliling dia tu, semua ramai budak-budak yang macam tu kat keliling dia. Wow. Termasuklah Sobri, Anwar, Q Haida, semua tu yang adik-adik yang dia jaga masa mula-mula dia orang datang KL ni kan. So macam ada lagi lah nama-nama yang lain. So dia memang suka tolong orang. Dia walaupun muka dia bengis, cakap dia keras dan kasar, itu adalah memang perwatakan dia macam tu. Kalau tengok dia punya adik-beradik yang lain pun sama juga. Cakap keras, cakap kasar. Lawak-dawak dia orang, kita pula yang macam lamanya. Tapi memang macam tu dia punya gurauan-gurauan kasar, cakap-cakap kasar. Memang bila kita dah kenal lama, kita tahulah memang inilah dia yang kita kena terima. Kan? Tapi dia dah tone down sikit lah nak mengikut personality kita. Yang benda yang kita tak suka, dia kena blend in lah kan. Tapi dia memang seorang suami yang bertanggungjawab.
seorang suami yang menyayangi isteri dan sayang anak. Dia memang tak pernah kedekut dengan Niha. Dia akan buat sehabis baik. Kalau saya nak apa-apa, dia akan cuba dapatkan dengan segala kemampuan yang dia ada. Dia macam itulah. Hidup dia dengan keluarga, dia memang sayang anak. Dia memang tak pernah kedekut. Dia memang kerja kuat gila, babi. Tengok betul. Kerja je. Faham. Memang sangat-sangat workaholic. Sangat-sangat suka kerja, nak mengubah nasib, nak make sure family dia hidup dalam keadaan yang okey lah. Kan? Okay. Dia orang sporting, dia tak pernah stop nak pergi mana ke, nak pergi party ke, nak apa ke, nak keluar kawan ke, nak pergi overseas ke, nak healing ke, nak apa-apa, tak pernah stop. Dia tak pernah stop. Tak pernah stop. Dia tak cemburu, tak ada cemburu buta. Cuma dia dah tua-tua ni sikit, dia baru belajar cemburu lah kan. Ya, kenapa? Macam mana? Bila? Macam tu kan. Kenapa? Macam datang Kalau kita galis tu. kacau-kacau dia, dia mulalah dia macam, okey lah, tak apalah. Kita kan kacau-kacau dia. Dia dah ada sikit-sikit kan. Mungkin dah tua baru lambat macam tu kan. Lambat datang benda tu. Lepas tu dia apa lagi? Ini antara benda-benda, it just so happen that korang jemput Mel datang sini hari ni. Tapi benda-benda ni yang Mel baru fikirkan plus point suami. Bila kita plus point suami yang macam, oh dia ini. So I kongsikanlah benda tu dengan dia pasal kita memang kalau nak tengok dengan suami especially, of course lah kita nak tengok benda yang baik je. Kita tak nak. Buruk tu kita jangan pandang. Buruk tu kita sentiasa boleh fix. Tapi benda yang kita nak sustain rumah tangga ni bukan senang sebab nak hidup dengan orang yang spesies yang berbeza tak akan pernah jadi sama. Faham. Lelaki dengan perempuan tak akan pernah jadi sama, selama-lamanya tak pernah sama, selama-lamanya mempunyai fikiran, wavelength, pandangan, cita rasa yang berbeza. Kan? Tak akan jadi sama. So macam nak buatkan benda tu supaya ni maknanya kita kena pandai lah. Bincang, banyak bercakap, banyak bersembang. Pandangan seorang suami dan perempuan. Antara Kak Mel dengan Abang Adlin, siapa api, siapa air? Either Kak Mel dengan Abang Adlin, siapa yang very... Dua-dua api. Jadi siapa air? Menyala. Siapa airnya? Adakah anak ni? Airnya? Siapa macam keras kepala, dua-dua keras kepala kan? Kalau every time macam Abang Adlin dengan Kak Mel gaduh ke apa ke, macam mana korang redam baik-baik balik? Buat tak tahu je. Buat tak tahu dia punya apa soft spot dia buat tak tahu. Kalau kau macam tu buat tak tahu je. Kan? So dalam tu okey. Pergi healing, pergi bercuti ni buat tak tahu. Itu je ajar dia. Konsep dia lah kan. Buat tak tahu pergi kerja happy-happy, buat tak tahu. Ya betul. Kan? Kalau terlampau tik tapi nak sampai ke tahap buat tak tahu tu, perjalanan dia panjang, Dik. Dia punya menguji cabaran dan dugaan dia panjang. Nak sampai tahap dewa tak tahu, buat tak tahu. Sampai masihkah aku isterinya? Tapi tapi dalam rumah tangga pun mesti ada turning point yang masa okey dah. Ni dah tahap yang sepatutnya kita kena berbaik. Semua bila dah masuk close 20 tahun ni dah of course lah makin. Betul. Kita punya persefahaman pun makin better. Kita punya toleration pun makin better. Betul. Kan. Kita punya komunikasi pun makin better. Benda yang kita tak suka jangan buat, benda yang kita tak suka jangan buat. Macam itulah. Tapi kalau aku marah aku akan buat benda ni. Kau tak suka kan kalau aku buat benda ni, jangan buat. Itulah. Communication. Tapi to be honest, Kak Mel dengan Abang Adlin memang kita tak pernah langsung dengar cerita any kontroversi ke, kontroversi rumah tangga sebab dia mempunyai pandangan yang sama macam saya punya diri. Macam dia masuk dalam industri seni ni bukan untuk glamour, bukan untuk mendapatkan benda-benda luaran ni. Dia memang nak buat kerja betul-betul, nak cari duit, nak buat benda yang dia suka sangat, benda yang dia passionate about, nak apa? Yelah buat karya-karya. Benda tu memang dia passionate sangat nak buat benda tu. Jadi kita punya nawaitu tu memang sama. Kita masuk dalam industri ni kita nak buat apa? Kita nak nak jadi punca rezeki kita. Betul. Nak cari duit untuk inilah untuk share. Saya nak tanya, bila kami dah cakap macam tu kan, niat utama masuk dalam industri, niat utama sebelum bekerja adalah macam, tengok niat, kalau yang baik-baiklah perginya, kalau yang buruk-buruk yang perginya. Saya nak tanya kami, dalam industri kami dah lama, selama 23 tahun.
zaman sekarang punya, kalau sebut zaman sekarang punya cara pemilihan pelakon, okey, pada pandangan Kak Mel, berbeza tak dengan dulu? Kalau dulu ya kita ada social media, tapi sekarang kita dah ada social media dan kebanyakan maksudnya agensi lebih melihat kepada followers daripada populariti lah. Bukan, daripada lebih bakat. faham. Orang yang dah lama berlakon lebih banyak ilmu, lagi diletakkan harga yang lebih rendah contohnya macam tu. Yang followers tinggi yang kita boleh tengok dia dia dah dapat dengan price yang tinggi pada pandangan Kak Mel ni. Itu memang benda yang tak patutlah kalau buat macam tu kan. Tapi ialah pasal kita pun sebagai seorang pelakon yang lama, kita pun kena menerima kehendak-kehendak perjalanan perubahan industri kan. Kita tak boleh jadi selfish. Aku melakon lah ni, tak boleh pasal at the end of the day stesen nak buat duit, stesen nak buat duit, stesen nak gain more viewers semua kan. Betul. Nak tak nak diorang terpaksa panggil orang tak bersandar kepada bakat tapi nak lebih populariti untuk diorang dapat advantage tertentu untuk platform diorang kan. Jadi kita macam kena harus bersikap terbuka lah kan. Tapi at the end of the day penonton dengan orang ramai, netizen ni semua peminat, diorang sendiri boleh nilaikan kan. Dan bila yang bersandarkan kepada populariti ni, diorang takkan boleh kekal lama. Macam kebanyakannya tak kekal lama. Ya, betul, kan? betul. Semua macam cendawan tumbuh, naik lepas tu hilang, naik boleh hilang kan. Tapi orang-orang yang betul-betul brush up bakat dia, tunjukkan bakat dia, berlakon betul-betul dengan penuh integriti, penuh sifat kejujuran dalam berpercaya dia tu. Dia naturally benda tu akan orang akan tengok dan orang akan pandang dan kritik dan bagi pandangan diorang, dan kita tahu banyak yang bagus-bagus akan sustain. Faham. Kebanyakan yang bekerja keras dalam bidang lakonan ni masih lagi relevan macam mak mertua saya kan. Yes. Mak dah berapa puluh tahun dah masih lagi berlakon. Macam tu. Seniwati Ruminasi. Jadi populariti ni mungkin sekejap je lah kan. Kalau dia betul-betul jaga diri dia dan ada sikap-sikap yang perlu ada sebagai seorang pelakon, mungkinlah dia boleh maintain dalam dunia ni. Tapi kalau dia pun masuk sekadar rasa dia popular tapi dia sombong, bakat tak berapa nak ada sangat, kan dia macam 2-3 tahun hilang daripada radar. Betul. Kan? Masih ada lagi tak orang yang macam tu, yang datang berlakon pun based on popularity dia on social media? Budak-budak sekarang ni banyaklah. Banyaklah budak-budak sekarang ni yang tak semua tapi adalah yang macam kononnya dia followers banyak, famous kat TikTok, bla bla, tapi macam entahlah. Ada yang ada aura, ada yang tak nampak aura dia bila berlakon kan. Okay, kalau orang-orang macam ni orang baru, lepas tu dia tak deliver kerja dia dekat on set, adakah dia mengganggu you sebagai orang? Of course ada. Ada yang datang yang tak tegur siapa dengan kita pun ada. Kan? Ada yang datang tak rehearse dialog kita pun ada. Tapi macam Mel buat tak tahu je lah. Macam kau jagalah kerja kau sendiri. Kan? Sampai to that extent nak rehearse dialog dengan sparring, nak buat scene sekejap lagi pun tak kau rasa macam benda tak buat pun benda macam tu. Macam kita pelakon yang dulu-dulu melutut dekat sebelah pelakon arwah Azan Edawati, Rahim Razali. Minta maaf Aunty, boleh tak saya nak baca ni dengan Aunty? Duduk dekat bawah kaki. Nak dapatkan ilmu dan tahu rasa rendah diri, nak letak diri kita tu macam mana kan. Berguru dengan orang yang power-power kan. Tapi sekarang pasal populariti tu membuatkan dia orang jadi ego agaknya. Kan? Ego. So macam tak boleh nak cakap apalah, itu pilihan masing-masing lah. Betul, pilihan. Dan itu akan mengganggu. Tak semua, ada ramai je yang okey. Tapi itu pun akan mengganggu prestasi pelakon lain yang sedia dah ada bakat. Yes kan. Kacau juga kan actually kan. Kacau lah juga. Tapi kita tahu kita jagalah diri kita. Faham. Kan? Kita jaga kerja kita buatlah. Lebih baik yang kau nak berlakon nampak buruk tu pandang-pandang kau lah. Faham. Professional lah Kak Mel. Then you deliver you punya watak. So, macam tak adalah kita nak menyombong ke apa, tapi benda tu yang budak-budak sekarang dah lain sikit lah. Gen Z ni dah lain sikit lah kan. Daripada batch-batch yang tak ada social media macam I rasanya antara batch-batch last kot tak ada social media. Faham.
Kan? Best TikTok ni lain. TikTok ni lain sikit lah. Tapi sekarang pun ramai pelakon-pelakon lama pun dah start mula ikut zaman. Social media sangat diperlukan juga. Memang. Profile dulu orang minta. It's a good advantage, good benefit. Privilege ni memang kita kena gunakan kan. Pasal kita pun pelakon-pelakon ni pun macam sekarang ni kalau dulu ada mungkin kita punya populariti pun boleh jadi berbeza. Lagi melonjak-lonjak kan. Macam sekarang ni macam kita kena kita play the game lah. Kita kena ambil lah peluang ni gunakan social media tapi yang tertentu je lah kita kan jangan yang tidak. Jangan overshare lah kan. Janganlah yang itu kan. Okey, hilang dah soalan aku tadi. Dia macam ni, yang ni Mel selalu cakap dekat orang. Kita kalau nak jadi pelakon, kalau kita nak jadi relevan, kalau kita nak stay dalam bidang ni pasal kita nak cari nafkah untuk diri kita dan kita nak ubah diri kita memang boleh. Tapi kita kena tahu yang kita kena jaga kerja kita. Nombor satu, jaga kerja kita. Kita kena jaga disiplin kerja kita. Kita kena jaga hubungan kita dengan semua orang. Dekat set tu semua baik, hai bang, ni akak apa, kita tahu letak diri kita tu macam mana. Kan? Kita cari ilmu dengan orang-orang yang baik ni. Kita jangan buat hal dan menyusahkan produksi. Kita tahu kita kena be humble all the time. Kalau kita ada benda-benda kriteria yang Mel cakap ni, insya-Allah kita boleh stay lama dalam ni. Agaknya itu antara prinsip-prinsip yang Mel pegang yang membuatkan Mel masih lagi diterima berlakon selepas 23 tahun pasal kita kena jaga diri kita, hubungan baik kita dengan semua pekerja, producer, kawan-kawan. Betul. Dan especially kita kena berlakon bagus-bagus. Dapat buat sehabis baik. Yang itu dulu. Bila kita baik dengan sini buat tau mouse. Orang tahu, ambil dia kerja, senang kerja lah. Nilah. Dia akan sekelit cepat je. Kan? Jangan buat masalah. Jangan dikenali dengan kontroversi-kontroversi yang bukan-bukan. Kan? Macam Mel masuk dalam industri ni pun memang mak dengan bapak cakap jangan malukan nama keluarga. Kan? Jadi macam saya pegang benda tu. Jadi alhamdulillah lah tak adalah kontroversi yang tidak. Kan? Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Okey. Seronoknya kita dengar hari ni cerita dari Imelda Rosmila. Banyak juga tips ataupun banyak juga cakap apa. Dia macam relax je lah. Renungan. Kan? Jadi pelakon famous relax je lah. Boleh Kan? share ke Kau ni? jadi pependang pelakon popular tanah air. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Tapi relax je. Kan? Kita ni manusia biasa. Sama dengan semua orang. Pangkat, darjat, populariti ni semua luaran je. Betul. Ni semua yang keistimewaan yang bagi sikit-sikit tu je. Tapi kita punya jati diri kita jangan tukar. Macam Mel selalu cakap dengan ramai kawan-kawan semua. Kita jangan dunia ni yang mengubah kita. Yang sampai kita hilang jati diri kita. Jangan. Itu semua keseronokan yang sementara je. Tapi kita tak boleh hilang diri kita. Jadi kalau kita tak hilang diri kita, kita akan sentiasa baik dengan semua orang, sentiasa humble, sentiasa tahu kita nak letak diri kita kat mana. Wow. Itulah. Wow, Itu satu dia. kata-kata yang Pakar menarik. motivasi kita. Kata-kata orang yang dah lama Kata dalam akak, industri. Dek. Kata-kata akak. Kata-kata akak. Hari yang ni kita dah- banyak dapat quotes lah. Betul. Dah 23 tahun pula dalam industri. So orang-orang muda kat luar sana untuk kita juga kan. So kekal stay humble lah. Ya, kita have fun je dengan hidup kita ni. Have fun seronok-seronok kan. Kalau glamour seronok je kan. Seronok je. Okey. Janganlah jadi action. Okey, Mel, sebenarnya guys, Mel, Ya. kita pun dah sampai di penghujung. Maksudnya kita dah sampai dah akhir. I tak banyak cakap Banyak. Okey. Sebab pada awal kita Banyak dan tak puas. sebab banyak cerita lagi lah. Tapi itu je yang dapat kita kongsikan kepada penonton-penonton apa Kita yang ada cakap yang ni. second time ni lah. InsyaAllah. Kita tak tahu mungkin Tiba. siap dengan Abang Adlin. Kan. Ada pari ke lepas ni. Why not? Kalau Kecoh lah nanti kan. Betul. Kalau viewers meletup-letup, Yeah. so kita boleh panggil lagi. Why Kami the diam not? je nanti. Betul. Why the not? Empat senyap je kat sini. Abang dia yang kat Mel yang cakap nanti. Okay, pada korang kalau nak buat viewers meletup-letup, korang kena sharekan
podcast ini. Pergi subscribe. Jangan lupa untuk buat reminder. Yes. Tonton semua podcast kita. Kita dah episod 5. InsyaAllah kita akan ada lagi episod yang akan datang. Betul. Best seller. Dan jangan lupa untuk suggestkan artis mana lagi orang nak untuk masuk ke dalam podcast. Apa lu cakap ni? Dan harap segala yang apa Mel kongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada mereka semua. InsyaAllah. Dalam bidang yang sama pun atau dalam bidang sama ke atau dalam bidang lain pun tak kisah. Sebab semua itu keluarnya daripada hati. Betul, apa yang Kak Mel lalui sepanjang kehidupan. Okey? Dan itu je. Ya. Thank you so much. Tak adalah macam sound memandai-mandai sangat kan? Tak ada. So, saya pun tak berapa pandai sangat. Saya cuma kongsi apa yang perlu je lah. Betul. Kan? Itu atas perkongsian. Sebab kita nak sangat Abang Ali ada kat sini. Tolong. Saya tengok cek muka kat semua kita. Alright. Thank you Imelda Rosmila. Thank you. Apa lu cakap. Thank you so much. Aku macam enjoy sangat dapat luangkan masa sama-sama kongsi ada benda-benda yang orang tak pernah dengar pun. Special untuk apa lu cakap. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okay? Baik. Alright. And all the best to all of you. Mana tahu satu hari nanti jadi pelakon ke masing-masing. InsyaAllah. Adalah tip-tip sikit lah untuk korang. Why the not? Alright guys. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa kat episod seterusnya. Thank you for watching. Assalamualaikum.